Pengenalan, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, media adalah alat perantara, komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial menyediakan satu cara bagi orang ramai untuk menyambung kepada orang lain dengan menggunakan internet dan pelbagai perkhidmatan. Pengenalan media sosial telah memberi kesan yang besar terhadap etika dan peradaban. Walaupun terdapat kelebihan ketersambungan global dan kebolehcapai maklumat, kita tidak boleh mengabaikan kesan negatif yang ketara terhadap etika dan peradaban. Penyebaran berita palsu, fenomena buli cyber dan manipulasi terhadap umum melalui platform media sosial telah merosakkan struktur nilai dan norma moral yang mengikat masyarakat. Buli cyber. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan lain-lain memberikan peluang kepada pengguna untuk berkomunikasi dengan sesiapa yang berada berjauhan. Turut juga telah menjadi platform untuk kes cyberbully dan penularan ucapan benci. Buli cyber atau buli fizikal lebih serius berbanding buli secara fizikal. Tiada batasan dari segi lokasi dan masa membuli. Identiti pembuli cyber sukar untuk diketahui, sukar untuk melakukan sebarang laporan. Faktor buli cyber utama, perasaan iri hati dan ketidakpuasan hati individu terhadap kerjaya mangsa di media sosial. Impak buli cyber. Mangsa menjadi tertekan, memberi impak terhadap emosi dan mental mangsa. Mangsa berasa malu dan kurang keyakinan diri untuk menampil diri. Kesan berpanjangan akan menyebabkan depresi, kemurungan dan anxiety. Mula menyendiri dan bimbang akan pendapat-pendapat orang di sekeliling mangsa, sukar untuk membantu mereka, mengakibatkan kes bunuh diri. Ucapan benci berakar daripada buli cyber. Ucapan benci ialah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyerang dan menimbulkan keraguan terhadap maruah sesebuah kumpulan seperti agama, bangsa, jantina, kewarganegaraan dan lain-lain. Perkataan-perkataan kesat dan ucapan ketidakpuasan hati. Kebiasaannya menular di media sosial seperti Twitter. Maklumat palsu, isu penyebaran berita dan maklumat palsu melalui media sosial muncul sebagai cabaran utama. Pengguna media sosial seringkali terdedah kepada kandungan yang tidak tepat atau menyesatkan yang boleh memberi impak besar terhadap persepsi mereka terhadap sesuatu isu atau perkara. Media sosial memberi impak negatif dari segi sosial, politik dan kesihatan. Impak negatif maklumat palsu kepada masyarakat segi sosial. Apabila individu menerima maklumat palsu, setiap daripada mereka akan membentuk pandangan yang tidak tepat terhadap suatu individu atau isu tersebut. Hal ini menyebabkan ketidaksefahaman dan konflik di kalangan masyarakat, menghancurkan persepaduan dan menyebabkan kepercayaan terhadap sumber menjadi merosot. Sebagai contoh, penyebaran fitnah melalui media sosial yang menuduh seorang individu atau kumpulan memiliki niat jahat atau terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral. Sebagai kesannya, konflik sosial dapat timbul sebagai aktiviti dari ketidaksefahaman dan persepsi yang salah. Masyarakat yang berpecah belah dalam pandangan dan pendapat mereka mungkin sulit untuk mencapai kesefahaman bersama. Ini dapat merosotkan perpaduan sosial, mengancam kohesi masyarakat dan melemahkan kepercayaan antara individu. Seterusnya, impak negatif dalam aspek politik. Penyebaran berita palsu boleh mencemarkan reputasi individu atau parti politik. Contohnya, penyebaran maklumat dan berita palsu semasa pemilihan raya. Kesannya, hal ini dapat menurunkan integritas demokrasi dan kestabilan masyarakat, mencemarkan reputasi calon. Penyataan palsu atau gambar-gambar yang dipalsukan disebarkan dengan cepat mempengaruhi pandangan pemilih terhadap integriti dan kemampuan mereka. Selain itu, impak negatif dari segi aspek kesihatan. Penyebaran maklumat palsu yang berkaitan tentang kesihatan atau perubatan dapat menyebabkan penurunan ketidakpercayaan dan keengganan untuk mendapat sebarang rawatan atau ubat yang sepatutnya. Sebagai contoh, semasa era penularan COVID-19, terdapat banyak informasi palsu yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang dibuat naik di media sosial.
Beberapa dari mereka mengatakan pengambilan vaksinasi boleh memberi kesan sampingan yang serius atau menyebabkan penyakit lain. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa vaksin COVID-19 adalah bahagian dari konspirasi global atau diciptakan untuk tujuan tidak jelas. Kesannya menggugah rasa tidak percaya terhadap institusi kesihatan dan pemerintah, meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada keberkesanan dan keselamatan vaksinasi. Tambahan pula, ia boleh menimbulkan kebingungan dan ketakutan kepada sesetengah individu yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima vaksinasi. Platform media sosial memberikan dampak besar terhadap fikiran individu. Aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram menarik perhatian generasi muda. Media sosial telah digunakan oleh orang muda sebagai hiburan dan alat komunikasi. Walaupun aplikasi ini memberi kemudahan kepada kita, ia juga boleh menyebabkan ketagihan dan masalah kesihatan mental. Selain itu, media sosial juga merupakan salah satu faktor penurunan prestasi akademik seorang pelajar. Apabila seorang pelajar menghabiskan sebahagian besar masa mereka dengan melayani media sosial, ia menyebabkan mereka untuk kurang berminat dalam pembelajaran. Oleh itu, kerajaan telah menjalankan satu inisiatif iaitu menggalakkan literasi digital dalam pendidikan. Dengan ini, pihak kerajaan berharap agar usaha ini akan melahirkan generasi muda yang mempunyai kemahiran berfikir kritis dalam kehidupan seharian. Penggunaan internet yang berlebihan juga telah menyebabkan individu ketagih dengan media sosial seperti TikTok dan juga ketagihan skrin serta teknologi. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa media sosial memberikan impak yang pasif berbanding yang aktif. Sebagai contoh, masalah kesihatan mental seperti anxiety. Mari kita mengambil contoh di mana budaya hari ini meletakkan banyak nilai untuk disukai dan ini boleh membuatkan orang ramai berasa bimbang untuk membuat satu hantaran di media sosial kerana terdapat ketidakpastian tentang perkara yang akan mendapat populariti ataupun mendapat kebencian. Tambahan pula, berjuta-juta orang terpaksa tinggal di rumah selepas kerajaan mengenakan larangan untuk memerangi penularan penyakit COVID-19. Apabila masa yang dihabiskan bersendirian meningkat, ramai orang bergelut dengan ketidakpastian, perasaan kesepian dan depresi dalam hidup mereka. Oleh itu, orang ramai disarankan meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga agar dapat mengeratkan hubungan dan tidak menjejaskan kesihatan mental mereka. Menurut Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, Tan Sri Lee Lam Thai, mengumumkan bahawa ketagihan media sosial boleh menyebabkan pornografi dan buli cyber. Tinjauan NHMS pada tahun 2017 pula mendapati bahawa 85.6% remaja menggunakan internet dan 29% daripadanya mengalami ketagihan internet. Media sosial mempunyai impak yang besar terhadap minda kita. Ia mampu mempengaruhi cara kita berfikir, berkomunikasi dan bertindak. Privasi data menjadi kebimbangan yang semakin meningkat dalam era digital hari ini dengan Malaysia menjadi salah satu negara yang terlibat dengan kes kebocoran data. Menurut Cybersecurity Malaysia, kebocoran data telah meningkat sebanyak 178 kes pada bulan September berbanding 63 kes dan 19 kes pada tahun 2018 dan 2017. Kebocoran data boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti tindakan organisasi dan serangan malicious software. Malicious software atau malware ialah program yang boleh menjejaskan dan mencuri data peribadi kita. Untuk mengelakkan berlakunya kebocoran data, organisasi harus bertanggungjawab dan berhati-hati dalam mengendalikan maklumat peribadi pekerja maupun pelanggan. Selain itu, kita juga haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa jika berhadapan dengan masalah ini. Seterusnya, kita hendaklah menggunakan kata laluan yang kuat untuk akaun yang penting seperti perbankan dalam talian. Kita juga haruslah berhati-hati dengan email phishing dan tidak menekan dan memuat turun sebarang pautan
dokumen atau aplikasi yang tidak diketahui tahap keselamatannya. Adalah penting untuk memahami kepentingan melindungi data peribadi dan mengambil langkah untuk melindunginya daripada kemungkinan ancaman. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah untuk melindungi data peribadi seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Akta 709. Kerajaan juga memberikan kesedaran kepada orang ramai melalui pendidikan, kempen, iklan televisyen dan juga berbagi maklumat di media sosial seperti Facebook. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi data peribadi dan memastikan keselamatan orang ramai. Secara keseluruhan, kajian mengenai media sosial dan impak negatifnya terhadap etika dan peradaban menunjukkan kerumitan dalam era digital ini. Risiko ini membawa cabarannya serius terhadap struktur nilai dan norma moral yang membentuk masyarakat. Bagi menjaga integriti etika dan peradaban adalah penting untuk terus mengurangkan risiko dan mempromosikan tingkah laku yang bertanggungjawab di dalam media sosial yang terus berkembang. Dengan itu, dapat membuka jalan menuju penggunaan media sosial yang lebih bijak dan memberikan semangat positif kepada pembentukan etika dan peradaban yang mampan.